Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil qaid. Salam sejahtera, selamat bertemu dalam program Study Sampai Jadi, usaha daripada GPS Bestari dengan kerjasama Bestari Karangcraft, dan insyaAllah adik-adik semua daripada seluruh Malaysia akan bersama dengan Cikgu Syahril sepanjang lebih kurang insyaAllah dalam lebih kurang 1 jam kita akan bersama. Dan hari ini Cikgu akan kongsikan tips-tips terutamanya dalam proses pengiraan mudah. Macam mana kita nak mudahkan proses pengiraan supaya kita dapat jawapan dengan cara lebih mudah dan kita tak rasa matematik itu susah. Okay? Sebenarnya ada asas-asas yang perlu kita kuasai. Kalau kita tak kuasai, agak susahlah kita nak dapatkan jawapan, dan kita perlu ada kaedah pengiraannya. Dan kaedah pengiraan yang Cikgu kongsikan bukan yang terbaik, tetapi insyaAllah boleh membantu untuk adik-adik khususnya yang akan menghadapi UPSR tidak lama lagi. Walaupun kita dalam keadaan PKP, perintah daripada pihak kementerian, daripada KKM, daripada kerajaan supaya kita berkurung ataupun tinggal di rumah, stay at home, tetapi kita masih lagi berpeluang untuk belajar. Jadi hari ini adalah peluang untuk kita berkongsi, dan insyaAllah semoga perkongsian hari ini kita akan dapat dimanfaatkan oleh adik-adik semua. Dan cikgu akan share daripada skrin, daripada slide-slide yang cikgu akan tunjukkan, dan cikgu harapkan supaya adik-adik dapat manfaat dan dapat faham dan seterusnya dapat praktikkan. Ya, insyaAllah kalau dapat dipraktikkan itu lebih baik supaya matematik bukan jadi satu daripada subjek yang menyusahkan tetapi amat menyeronokkan. Okey, cikgu akan kongsikan slide. Baiklah, cikgu kongsikan sekarang ni slide dan sebelum kita mulakan untuk sesi perkongsian kita pada hari ini. Baik, cikgu perkenalkan diri dulu. Nama cikgu Syahril bin Osman. Okey, tak kenal maka tak cinta kan? Okey. Syahril bin Osman bertugas di SK Beruas di Perak dalam daerah Manjung, dan jawatan cikgu sebagai guru besar di sekolah tersebut. Dan pencapaian sepanjang cikgu berkhidmat sehinggalah tahun lepas, cikgu pernah dapat sebagai guru inovatif kebangsaan 2010 dan juga 2012. Pernah dapat Johan Anugerah Kepimpinan TMK Kebangsaan tahun 2019. Dapat Johan Anugerah Kepimpinan TMK Negeri Perak tahun 2018. Seterusnya dapat Guru Ikon Pendidikan 2019 tahun lepas, dan Guru Adiwira Daerah 2019 tahun lepas. Dan juga pernah dapat anugerah Gangsa PDPC abad ke-21 kebangsaan pada tahun 2016. Itu dari segi pencapaian cikgu ya. Dan tanggungjawab lain, cikgu juga sebagai penceramah teknik menjawab UPSR seluruh Malaysia ya. Cikgu pergi ke seluruh Malaysia sampai ke Sabah dan Sarawak. Kemudian sebagai tenaga pengajar utama ataupun TPU bagi pembelajaran matematik secara inquiry ya, kebangsaan. Dan seterusnya jurulatih utama KSSR matematik kebangsaan dan juga penulis buku-buku matematik ya. Baik, dan kita akan mulakan berapa teknik tips ataupun basic yang perlu kita kuasai. Baik, dalam operasi mendarab ada banyak cara ya. Darab ada banyak cara, terutamanya operasi mendarab yang kerap orang buat adalah kaedah bentuk lazim ataupun kaedah lattice. Semua kaedah betul, tak ada salah ya. Semua cara betul. Cuma dari segi proses nak dapatkan jawapan tu cepat ataupun lambat, itu saja. Okey. Dan hari ini cikgu nak perkenalkan sedikit satu asas lagi yang basic, iaitu darab terus. Kenapa perlu kuasai? Sebab dia ada kaitan. Kaedah mendarab terus ini ada kaitan dengan topik-topik yang lain. Baik, cikgu tunjukkan 53 darab dengan 6. Macam mana kita nak dapatkan jawapan dengan cara yang lebih cepat ya, supaya kita tak mengira dengan cara yang lambat apabila melibatkan pecahan, melibatkan perpuluhan. Okey. Baik. Kaedah dia ialah 53 darab 6, kita mulakan dengan 3 darab 6. Okey. Cara mendapatkan jawapan ke kiri. Ya, kita menulis ke kiri bermula dengan 3 darab 6. 3 darab 6 jawapannya 18. 18 kita tulis 8, tetapi 1 tu kita tulis di atas angka yang belum kita darab. Okey. Kemudian 5 darab 6. 5 darab 6 jawapannya 30. Kemudian kita akan tambahkan dengan 1 di atas yang kita darabkan tadi. Okey. Kemudian 5 darab 6 30 tambah dengan 1 jawapannya adalah 31. Jadi bila membaca ataupun menyebut jawapan adalah 318.
cuma menulis saja ke belakang. Okey, ke kiri, dan jawapan dia kita baca ke kanan ataupun ke depan. Okey, so dapat jawapannya 318. Ini contoh satu soalan yang melibatkan operasi mendarab dengan satu digit. Baik, kita tengok contoh yang kedua. Contoh kedua, 247 darab dengan 3. Okey, 7 darab 3 dulu. 7 darab 3, 21. Jadi kita tulis 1, 2 tu kita letakkan di atas 4 yang belum kita darab. 4 darab 3, 12. Tambah 2, 14. Jadi kita akan tulis 4, 1 di atas 2. Okey, 1 naik atas 2. Kemudian 2 darab 4, 8. Tambah 1, jawapannya 9. Okey, maaf macam tu. Okey, sorry. 2 darab 3, 6. Tambah 1, 7. Baik. Baik, jadi dapat jawapan dia 741. Baik. Yang ini kita dapatkan jawapan adalah bertujuan untuk lebih mudah apabila kita gunakan dalam topik yang lain nanti. Kalau orang kata, cikgu kalau guna bentuk lazim pun dapat jawapan. Betul, dapat. Guna lattice pun dapat. Betul, dapat. Guna kaedah apa pun semua dapat. Cuma boleh tak kita nak kaitkan dengan topik lain? Okey? Kejap lagi kita tengok di mana kita boleh kaitkan kaitan dia. Okey? Baik, kita pergi kepada slide yang ketiga. Baik, yang tadi cikgu tak nak, yang tadi cikgu harap awak dah faham. Cikgu tak nak usik dan itu. Bila dah faham, kita akan kaitkan kejap lagi. Kemudian bahagi. Bahagi berapa cara yang kita boleh tahu? Yang kita tahu dalam proses bahagi. Okay. Kalau cikgu tahu 12 cara. Mendarab tadi cikgu tahu 20 cara. Dan bahagi ada 12 cara. Baik, bahagi yang biasa digunakan adalah kaedah bahagi bentuk lazim. Okey, bentuk lazim. Boleh, tak ada masalah. Tetapi ada masalah pada berkaitan dengan soalan yang melibatkan topik-topik lain. Okey, untuk menjawab soalan bahagi saja tak ada masalah. Boleh. Cuma ada perkaitan dia dengan topik lain, dia susah sikit kita nak kaitkan. Baik. Jadi untuk memudahkan, cikgu lebih suka untuk kongsikan kaedah bahagi secara melintang. Cara melintang ini ataupun kaedah pecahan. Okey. Baik. 828 bahagi dengan 3. Baik, bahagi dengan 3. Yang ini, kaedah melintang. Tujuan dia untuk kita faham dulu sebelum cikgu bagikan, bukan bentuk pecahan ya. Ini kaedah melintang untuk tujuan dia untuk kita tahu dan kita boleh kaitkan dengan bahagi bentuk pecahan nanti. Baik. Kaedah dia macam ini. Ini untuk pemahaman ya, bukan untuk digunakan, untuk faham je. Baik, kalau bahagi dengan 3, kita bermula macam kita buat bentuk lazim biasa. 2 darab 3, 6. Dapat 6. Kemudian, bila kita tolakkan, kita akan dapat baki 2. 2 ni, baki ni, kita akan naikkan, letak di sebelah 2. Dia akan jadi 22. Kalau biasanya, kalau kita buat dalam bentuk lazim, okay, bentuk lazim, cikgu tulis di sini. Okay, 8, 2, 8 bahagikan dengan 3. Okey, kita akan buat 2 darab 3, 6. Tolak, baki 2. 2 ini kita akan turunkan. Dia akan jadi 22. Tetapi kaedah ini kita naikkan. Kenapa cikgu ajar naik pula? Sebab ada kaitan dengan topik pecahan nanti. Okey. Dapat 2. 22. Sipir 3 lagi. 7 darab 3, 21. Jadi darabkan, dapat 21. Kita tolak. 2 tolak 1 baki 1. Jadi 1 ini kita naikkan letak di sebelah 8. Dia akan jadi 18. Kita selesaikan. 6 darab 3, 18. Dan tak ada baki dah. Baik. Jawapannya yang di atas. Iaitu 286. Okey? 286. Baik, ini kaedah yang kita boleh dapatkan jawapan. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Yang seterusnya, contoh seterusnya, cikgu harap itu awak faham. Baik, yang seterusnya 736 bahagi dengan 5. Soalan 736 bahagi 5 masih juga kita gunakan kaedah melintang. Cikgu panggil kaedah melintang Baik. Kaedah melintang macam ini sama juga macam tadi. Sipir 5. 1 darab 5, 5. Tolak. Baki 2.
2 ni kita, okey, 2 ni ingat macam tadi, kita naik letak di sebelah 3, dia akan jadi 23. Kita kembali kepada sifir 5, 4 darab 5, 20. Ada baki 3. Jadi 3 ni kita naik letak di sebelah 6, jadi 36. 5 darab 6, 7 darab 5, 35. Okey, ada baki. Dan sekiranya jumpa situasi macam ini, katakan soalan ini nak jawapan dalam perpuluhan, jadi kita akan tambah sifar. Tapi kalau tak ada, ini adalah baki 1. Maksudnya kaedah ini kita boleh gunakan dalam pengiraan biasa dan kita akan dapat baki. Okey. Tetapi kita tak gunakan kaedah bentuk lazim. Kita gunakan kaedah melintang macam ini. Baik. Dengan gunakan kaedah macam ini, kita akan dapat jawapan. Kita akan dapat jawapan macam biasa, tetapi cikgu tak minta awak guna kaedah ni. Okey? Kenapa pula? Cikgu dah ajar, dah nampak senang, lepas tu tak bagi pula guna kaedah ni. Pelik pula cikgu ni kan. Okey, kenapa? Ada sebabnya. Yang ni cikgu nak awak tahu je. Okey, nak awak tahu, nak guna pun boleh guna, tapi cikgu tak galakkan awak guna sebab cikgu nak awak gunakan satu lagi kaedah yang lebih mudah, iaitu kaedah bahagi secara bentuk pemansuhan ataupun bentuk pecahan. Yang tadi bahagi melintang. Okey, yang tadi bahagi melintang, yang ini yang lebih senang berbanding daripada kaedah yang tadi. Okey, dan juga berbanding dengan kaedah bentuk lazim biasa. Okey, now macam mana 844 bahagi dengan 4? Ada orang tanya macam mana pula bentuk pemansuhan. Pemansuhan ni adalah sama dengan bentuk pecahan. Cikgu sebut pemansuhan, potong Yang ni pecahan. Okey, sama je bentuk dia. Okey. Baik, 844 bahagi dengan 4. Okey, 844 bahagi 4. Maksudnya sama macam kita belajar sebelum ni. Okey, sifir 4. Okey, 8 kalau bentuk lazim 8 4 4 bahagi dengan 4. Maksudnya kita akan gunakan sifir 4. Okey. Kalau macam ni kita gunakan sifir 4. Cari sifir 4 sampai dapat 8. Okey, 144 248 2. Okey, sifir 4 144. Sifir 4 lagi 144. So jawapannya adalah 211. Okey, dapat 211. Boleh? Okey, ini kaedah yang lebih mudah untuk kita gunakan, lebih cepat. Cikgu fokus kepada cepat je sebab dalam UPSR kita ada cuma 1 jam untuk jawab soalan periksa, soalan UPSR. Jadi bila 1 jam kita gunakan dengan kaedah yang lambat, kita akan ketinggalan dan kemungkinan tak cukup masa untuk siapkan semua soalan. Jadi kita gunakan kaedah yang lebih cepat. Okey. Baik, tengok satu lagi contoh. Cikgu bagi nombor lain. Okey. 24 bahagi dengan 8. 24 bahagi 8, sifir 8. Kalau sifir 8, kita tak boleh bermula dengan 2. Sebab tak ada 1 darab 8 dah 8. Bila tak boleh, kita ambil 2 digit terus. 2 digit, jadi sifir 8, 3 darab 8, 24. Jadi jawapannya adalah 3. Okey? Mudah kan? Jadi potong terus je dan terus dapat jawapan. Ini bermaksud, kalau awak nampak je soalan macam ni. 15 bahagi dengan 5. Cuma tengok sifir 5-nya, terus dapat 3. Okey? Kalau cikgu bagi nombor lain pula, okey? 255 bahagi dengan 5. Okey, sifir 5 dapat 5 dan sifir 5 di sini 1. So jawapannya 51. Okey? Jadi lebih mudah kan? Pengiraan kita lebih mudah dan kita tak perlu membebankan diri dengan kaedah yang susah. Tengok nombor lain. Dia kena banyak sikit latihan ataupun contoh supaya awak dapat jawapan, dapat faham dan mudahkan diri untuk dapatkan jawapan kan. Okey, 365 bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5 pula macam tadi Kalau 36 tak ada, nak bermula daripada 3 tak ada, kita ambil 36. 36 sifir 5. 7 darab 5 35. Ada baki kan? Bakinya 1. Ingat balik kaedah tadi. Okey. Kalau kita ingat kaedah melintang tadi, sebab tu cikgu ajar kaedah melintang tadi. 365 bahagi dengan 5. Okey. Baik, sifir 5. 7 darab 5 35. Kita tolak 6 tolak 5 ada baki 1.
1 ni kita dah belajar tadi. 1 naik letak di sebelah 5. Dia akan jadi 15. Jadi 15, kita guna sifir. Okey, yang ni dah selesai. Yang ni pula, sifir 5, 15, dia akan dapat 3. 3 darab 5, 15. Sebab tu cikgu ajar tadi. Yang ini tujuan dia, yang cikgu ajar supaya awak faham, oh baki naik atas. Sama dengan soalan ni, bila baki kita letak di sebelah 5, dia akan jadi 15. Okey. Yang ni untuk pemahaman. Untuk faham. Bila dah faham, kita boleh gunakan kaedah yang ini dalam soalan yang melibatkan pecahan. So, sambung tadi. Darab 3 darab 5, 15. So, jawapannya adalah 73. So, jawapannya 73. Okey. Maksudnya kaedah melintang ni untuk faham je. Bila dah faham, awak boleh gunakan kaedah itu di dalam soalan bahagi yang kita gunakan kaedah pecahan. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi kepada slide berikutnya. Baik, bila kita dah gunakan kaedah yang tadi, sebenarnya dia dah sangat membantu kita untuk dapatkan jawapan. Baik, sangat membantu untuk proses operasi bergabung. Sebelum tu cikgu test dulu. Okey, kita sama-sama buat. Kita bagi soalan lain dulu ya. Yang melibatkan operasi mendarab dan juga operasi mendarab dan juga operasi bahagi. Okey, baik. Operasi mendarab tadi cikgu test balik. 2 1 3 darab dengan 4. So kita akan darab 3 darab 4 12, 2 1 di atas 1. 1 darab 4 4 tambah 1 5. Kemudian tak ada baki untuk kita naik. Kemudian 2 darab 4 8. So dapat jawapannya 852. Okey, nombor lain pula. 3 7 2 darab dengan 6. 2 darab 6 12, 2 1 di atas 7. 7 darab 6 42 tambah 1 43. 4 di atas 3. 3 darab 6 18 tambah 4 22. So dapat jawapannya 2232. Okey. Boleh faham ya? Okey. Baik, ini untuk operasi mendarab. Kalau operasi bahagi pula, sebelum kita masuk operasi bergabung, untuk operasi bahagi, cikgu test dulu ya, supaya boleh ingat dan kita boleh kaitkan dengan operasi bergabung. Kalau 6, 3, 9, bahagikan dengan 3. Kita gunakan bentuk pecahan, bahagi 3. Sifir 3, 2, 1, 3. So dapat jawapan dia 2, 1, 3. Kalau lebih cepat, ambil nombor lain. 8, 4, 4, 8, 4. Panjangnya kan? Tak apa, kita bahagikan dengan 4. Okey, sifir 4. 2, 1, 1, 2, 1. So dapat jawapan dia kan? Jawapan dia 2, 1, 1, 2, 1. Kan lebih mudah? Bila kita dapat macam ni lebih mudah, kita tak perlu nak menyusahkan diri dengan cara yang susah. Sebab kita nak jawapan itu, kita dapat jawapan dengan lebih cepat. Baik. Cuba tengok yang ada baki tadi. Contoh dia. 72 bahagikan dengan 3. Baik, sifir 3. Sifir 3. 2 darab 3, 6. Okey, tolong kita ingat balik yang tadi. Kalau nak fahamkan proses dia macam ni. 72 bahagi dengan 3. Okey, sifir 3. 2 darab 3, 6. Bila kita tolakkan ada baki 1. Ini bentuk melintang tadi kan. Ingat tak proses tadi? 1 ni kita naik di atas. Letak di sebelah 2 jadi 12. Sama dengan ni. 2 darab 3, 6. Kita ingat ada proses dia. Proses tolak. 7 tolak 6 baki 1. 1 ni naik letak di sini. Jadi 12. Okey. Kemudian 4 darab 3, 12. So jawapan dia 24. Jadi ingat proses yang ni je. Sebab tu cikgu ajar bahagi melintang tadi. Supaya kita ingat proses. Dan seterusnya kita aplikasikan kepada kaedah bentuk pecahan ni. Okey. Boleh ya? Kita test satu lagi. Nak bagi yakin. 9, 7, 6 bahagi dengan 4. Baik, kita cuba. Sifir 4. 2 darab 4, 8. Ada baki? Ada. Baki berapa? Baki 1. 1 naik letak sebelah 7. Jadi 17.
CP4 lagi. 4 darab 4, 16. 17 tolak 16 ada baki. Oh ada, baki 1. 1 naik letak sebelah 6. CP4 lagi. 4 darab 4, 16. Ada baki? Tak ada dah. Tak ada baki, jawapannya 244. Okey, nampak tak proses dia? So, bila kita dapat kaedah macam ini, bila kita kuasai kaedah ini, kita akan dapat mengira dengan lebih cepat dan akhirnya kita boleh selesaikan soalan dengan lebih cepat berbanding biasa. Dan kita perlu jimat masa, okey, perlu jimatkan masa dalam proses pengiraan supaya kita boleh siapkan soalan UPSR dalam masa 1 jam. Kalau boleh kurang daripada 1 jam lagi bagus, ya. Sebab kita ada masa, ada ruang untuk menyemak. Baik, sekarang kita kaitkan dengan operasi bergabung. Kalau cikgu bagi soalan macam ini, 125 darab 36 darab 36 bahagi dengan 6. Normal biasanya murid buat macam mana? Okey. Biasa murid-murid akan buat macam ni, 125 darab dengan 36. Okey. Dah dapat jawapan, dibahagikan pula dengan 6. Baik, yang ni akan menjadikan proses pengiraan kita lambat. Cuba kita apply apa yang kita belajar tadi. Kita aplikasikan balik. Baik. 125 darab 36. Kita tulis 125 darab 36. Bahagi dengan 6. Bahagi ingat tadi kita gunakan bentuk pecahan. Jadi bahagi 6. Tips untuk darab dengan bahagi. Kalau jumpa soalan darab dengan bahagi, selesaikan bahagi dulu. Selesaikan bahagi dulu CP6. 36 bahagi dengan 6. Okey. Baik, 36 bagi 6, jawapannya adalah 6. Baik, bawahnya tinggal 1. Kemudian kita buat apa? Kita darab macam tadi. Sebab tu cikgu ajar darab terus tadi kan. 5 darab 6 dapat 30. Sifar 3 di sini. 2 darab 6, 12. Tambah 3, 15. 5, 1 di sini. Atas 1. 1 darab 6, 6. Tambah 1, 7. So, dapat jawapannya 750. Okey, dapat jawapannya 750. Nampak tak proses pengiraan dia? Okey, maksudnya kita dapat jawapan dengan lebih cepat. Buat cara biasa tak boleh ke cikgu? Boleh, siapa kata tak boleh? Cuma lambat je. Okey, itu je beza dia. Sebab pada cikgu fokus kepada cepat mengira. Bila cepat mengira, awak rasa mudah, senang dan awak rasa seronok dalam matematik ini. Bila rasa seronok matematik, bagi soalan banyak pun awak suka jawab. Okey? Kenapa tak suka matematik? Sebab awak rasa panjang sangat. Nak siapkan satu soalan pun lama sangat. Sebab tu akhirnya minat awak merosot. Dan kita cuba ubah mindset kita. Okey? Kita ubah cara pemikiran kita. Kita nampakkan matematik itu mudah dengan cara pengiraan yang lebih mudah. Okey. Sekarang ni cikgu test soalan lain. 213 darab 15 bahagi dengan 5. Okey, cuba buat dalam masa 10 saat. Boleh tak? Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Cikgu yakin dalam masa 10 saat itu ramai. Ribuan murid yang dapat jawab apabila kita gunakan teknik yang betul, teknik yang lebih mudah. Okey. So, cara dia macam mana? Cek balik jawapan betul tak? 213 darab dengan 15 bahagi, okey, bahagi. Okey, sorry. Kita padam dulu. Okey, bahagi dengan 5. Jadi, ingat bila darab dengan bahagi, selesaikan bahagi dulu. 15 bahagi 5 dapat 3. Dan bila kita darabkan 3 darab 3, okey, 3 darab 3. Okey, ada gangguan, Baik, 3 darab 3 9, 1 darab 3 3, 2 darab 3 6. Kan? Lebih mudah. Sebab tu cikgu yakin bila awak kuasai asas pengiraan darab dengan bahagi yang cikgu ajar tadi, awak rasa yang ni lebih mudah. Cikgu mudahnya. Cepatnya. Kan? Itu yang cikgu nak dengar. Senangnya. Itu perkataan-perkataan itu yang akan menaikkan semangat awak untuk belajar matematik, untuk terus menguasai kemahiran matematik. Okey. Bila awal-awal awak kata cikgu susahlah, bila susah dan akhirnya mindset awak akan nampak matematik tu susah. Jadi kita tak nak ada mindset tu, kita nak ubah mindset.
Tak nak jadi macam, selalu kita ubah cara pemikiran kita. Okey. Now, dah faham yang ni ya? Baik, cikgu bagi soalan berikutnya. Okey. Yang ni cikgu ambil sikit dia punya side ya, dia punya space dia. Okey, cikgu bagi soalan lain. 342 darab dengan 16 bahagi dengan 4. Okey. Jadi kita akan tulis macam mana? 342 okey, darab dengan 16 bahagi dengan 4. Jadi kita buat apa? Selesaikan CP4 ni. Okey, CP4. 4 darab 4 16. Jadi di sini 4. Kemudian kita darabkan. 2 darab 4 8. 4 darab 4 16. 6 1 di sini. 3 darab 4 12 tambah 1 13. So dapat 1368. 1368. Okey. Sekarang nampak macam mana? Lebih susah ke lebih mudah? Kalau rasa lebih susah, cikgu tak tahulah nak buat macam mana dah. Okey. Pada cikgu inilah lebih mudah dan inilah yang cikgu share dengan murid-murid seluruh negara. Kalau cikgu pergi ceramah, inilah cikgu share yang utamanya. Bila dah kuasai yang ini, barulah mudah untuk jawab soalan-soalan yang lain. Okey. Kita akan pergi kepada perkaitan. Bila kita dah, yang ni kita dah jawab tadi. Baik, bila kita dah faham yang ini, jadi kita boleh gunakan kemahiran asas tadi pada soalan pecahan ni. Soalan pecahan ni. 3/8 daripada 24. Kata bahasa Inggeris dia off. Daripada ni kita dah tahu. Kalau jumpa soalan ini maksudnya adalah operasi darab. Operasi darab. Baik. Now kita pergi. Gunakan slide yang berikutnya. Macam mana kita nak kaitkan dengan apa yang kita belajar tadi. Fahamkan yang ini dulu. Ini adalah proses bahagi. Iaitu 24. Okey, sorry. Baik. Cikgu dia slide cikgu ni terganggu sikit. Cikgu back balik. Okey, kita pergi balik. 24 bahagi dengan 8. Ingat yang ini adalah 24 bahagi. Cikgu dah ajar dah tadi. Iaitu proses bahagi. Bahagi 8. Bila bahagi 8, bila bahagi dengan 8, kita gunakan kaedah bahagi tadi. Okey. Baik, kita selesaikan dulu. Kita gunakan kaedah tadi iaitu kalau bahagi dengan 8, kita akan guna supaya 8 3 di sini, betul? Baik. Sekarang macam mana kita nak kaitkan dengan soalan tadi? Okey, soalan tadi. Baik, macam mana kita nak kaitkan dengan soalan dan juga kemahiran yang kita belajar tadi. Baik, kalau di sini adalah proses bahagi, cuba kita gerakkan. Okey, cikgu letak operasi tambah dan kita gerakkan. Di sini 24 dengan 8 ini sebenarnya adalah proses bahagi juga. Cuma kita ubah kedudukan je. Tadi duduk di bawah 24, sekarang ni duduk di sebelah kiri. Baik, dan bila cikgu tambahkan 3 di situ, sekarang ni dia akan jadi 3/8 darab 24. 3/8 darab 24. Baik. Untuk soalan darab dengan bahagi, tadi cikgu dah maklumkan. Bila darab dengan bahagi, selesaikan bahagi dulu. Kalau 3 bahagi 8 susah kan? 3 kecil nak bahagi 8. RM3 nak bahagi 8 orang. Kan susah? Berebut-rebut kan? Sampai melibatkan sen. Bila melibatkan sen, itu maksudnya melibatkan perpuluhan. Jadi, kita tak nak melibatkan perpuluhan. Kita ambil 24 bahagi dengan 8. Sebab tu yang cikgu ajar tadi, bila operasi bahagi, darab dengan bahagi, utamakan bahagi dulu. Okey, jadi kita mulakan bahagi 8. Dapat 3. Bila kita dah dapat 3, barulah kita darab. Macam kita belajar tadi, 3 darab 3 jawapannya 9. Okey, jadi permudahkan. Bahagi dulu. Sebab ada juga yang buat 3/8 darab dengan 24. Dia buat darab dulu. 3 darab dengan 24. Dah dapat jawapan. Dia bahagi pula 8. Jawapan sama. Tetapi nak dapatkan jawapan itu lambat. Kita jangan gunakan proses yang lambat. Bila guna proses lambat, kita tak cukup masa nanti. Kita permudahkan. Okey. Cikgu buat nombor lain. Okey, 3/8 darab dengan 248. Okey, sama juga. Sama macam tadi. Kita bahagi dengan CP8 dulu. Okey. 2 tak boleh. Kita ambil 24. 24 dapat berapa? Dapat 3. Ada baki? Tak ada. Bila tak ada, kita ambil 8 pula. CP8 lagi. 188. Baik. Dah dapat tu dapat 31. Betul?
Bila dah dapat 31, okey, jadi kita akan mendarab macam biasa. Tadi kita darab, teruskan. Sama juga ni. 3 darab 1, 3. Okey, 3 darab 1, 3. Kemudian 3 darab 3, 9. Okey, conteng ya. Sorry, slide ni ada gangguan sikit. Okey. Kita ulang balik. 3 darab 3, 3 darab 8, 24. Kemudian bahagikan 24 bagi 8, 3. 18, 8. Okey. Kemudian darabkan 31, 3, 3, 3, 9. So, dapat jawapannya 93. Boleh nampak tak? Itu perkaitan dia. Alah, apalah cikgu nak ajar darab terus. Bagi guna darab bentuk lazim lah. Apalah cikgu ni gunakan bahagi bentuk pecahan. Gunalah bahagi bentuk lazim, kan senang. Senang kan? Cuma kita nak permudahkan, nak bagi senang lagi. Baik. Yang ni pula. Yang ni lagi mudah. CP3 kan? CP3 dapat 1, dapat 2, dapat 1. Kemudian kita darab. 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. 2 darab 1, 2. Ya Allah, senangnya kan? 242. Ya. Kalau orang kata, kalau orang belah pantai timur sebut bapak senang kan? Senang sangatlah tu. Okey, CP5. CP5 pula, yang ni pula. Bahagikan dulu. Okey, CP5 dapat 1 darab 5, 5. Ingat balik bahagi melintang tadi. Sebab tu cikgu kata bahagi melintang untuk kita faham. 1 darab 5, 5. Bila tolak di sini baki 2. 2 ni buat apa? Kita naik letak sebelah 6. Jadi 26. Nampak tak? Itu yang perkaitan dia tadi. Kenapa cikgu ajar bahagi melintang tadi tapi tak bagi buat? Sebab cikgu nak buat faham dan boleh apply di sini. Jadi 26. CP5 lagi. 5 darab 5, 25. Kalau tulis 25 sini, kalau tolak baki 1. 1 ni kita buat apa? Naik letak sebelah 5. Jadi 15. 3 darab 5, 15. Ada baki? Ada baki tak? Tak ada. Tak ada baki. Bila tak ada baki, kita darabkan. 3 darab 3, 9. 3 darab 5, 15. 5, 1 di atas ni. Kemudian 3 darab 1, 3 tambah 1, 4. So, dapat jawapannya 459. Yang ini adalah proses memahamkan menggunakan kaedah bahagi melintang tadi. Sebab tu cikgu ajar bahagi melintang. Sebab dia ada perkaitan dia kan. Bukan saja-saja ajar. Sebab dia ada perkaitan dengan soalan pecahan. Dan kita tak nak guna bahagi melintang tu. Kita nak guna bahagi bentuk pecahan. Dan di sinilah proses pengiraan awak lebih cepat daripada cara biasa. Okey? Baik, seterusnya kita cuba lagi. Sebab perkaitan ni kita dah belajar asas tadi, ada perkaitan. Sebab soalan macam ni banyak sangat dalam soalan periksa kan. Baik, CP5. CP5 3 tak boleh, kita ambil 36. 36 maksudnya 7. 7 darab 5, 35. Ada baki berapa? 1 kan? 1 buat apa? Naik letak sebelah 5. Sebelah 5 jadi 15. CP5 lagi. 3 darab 5, 15. Bagus. Okey, sekarang kita darabkan. 3 darab 3, 9. 3 darab 7, 21. Dah selesai. Ya Allah, senangnya kan? Kan lebih cepat daripada sebelum ni. Itulah tujuan cikgu ajar. Dan bila kita dah mudah kuasai yang ni, kita boleh jawab soalan lain dengan lebih cepat. Dan soalan ini pun kita boleh selesaikan dengan cara yang cepat. Okey, cikgu bagi masa 10 saat dari sekarang. Cuba jawab. Sekarang kita masuk perpuluhan pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, berapa orang siap? Ramai yang tak siap kan? Kenapa? Satu lagi kita tak boleh nak kaitkan. Baik, cikgu bagi tips. Perkongsian tips hari ini. Apa yang cikgu nak kongsikan? Okey. Kalau soalan perpuluhan, tolong ingat, nak dapat jawapan lebih mudah bila mendarab dengan nombor bulat, kita tukarkan perpuluhan ini kepada pecahan. Tukarkan kepada pecahan. Okey? Baik. Sebab perpuluhan dengan pecahan, dia adalah adik-beradik. Orang panggil 3P kan? Pecahan, perpuluhan dan peratusan. Baik. Yang ini 3 beradik ni, kita boleh gunakan, kita boleh tukar-tukar. Maksudnya perpuluhan boleh tukar pada pecahan. Pecahan boleh tukar kepada perpuluhan.
Okey. Baik, yang ni kalau soalan perpuluhan ni kita terbalik, kita tukarkan jadi pecahan, dia akan jadi 25/100. Kemudian kalau kita kecilkan, dia akan jadi 1/4. Ya, yang ini adalah perpuluhan, dah tukar kepada pecahan 1/4. Darab semula dengan 84. Kan cikgu dah ajar tadi, kita gunakan kaedah bahagi secara potong, kan? CP4 dah belajar tadi. CP4, okey. Cikgu dah bagi jawapan pula. Baik, CP4 dapat 2, kemudian CP4 dapat 1. 1 darab 21, jawapannya 21, kan? Kan mudah. Berbanding awak nak darab terus macam biasa. Baik, jadi ini kaedah yang kita boleh gunakan. Okey, cikgu bagi nombor lain, boleh? Cikgu nak test sebelum kita tamatkan. Baik. Mana ruang? Cikgu nak cari ruang sikit. Okey. Okey, padam dulu. Okey. Soalan ni tak nak ya. Soalan ni kita buang. Baik, sekarang ni kita nak tukarkan soalan ini. Soalan lain pula, tapi bentuk yang sama. Baik, 0.5 darab dengan 684. Oh, nampak macam panjang. Okey, gunakan teknik tadi, tukarkan kepada pecahan. 0.5 sama dengan 5/10. 5/10 ni kalau kita permudahkan ataupun simplify bahasa Inggerisnya ialah 1/2. Darab balik dengan 684. Jadi kita gunakan speed 2, potong je speed 2. Kita dapat 3, 4, 2. Okey. So dapat jawapan dia 1 darab 342, jawapannya 342. Kan lebih mudah? Baik, nampak tak perkaitan? Maksudnya sekarang ni yang kita belajar tadi asas daripada mendarab terus, iaitu ini yang kita belajar darab terus ni. Kita darab terus je. Okey, dapat jawapan di sini. Dan juga bahagi bentuk potong ni. Okey, bahagi bentuk potong ini ataupun bentuk pecahan. Bentuk pecahan ni, dan dia akan membantu kita untuk dapat jawapan soalan pecahan dan juga soalan perpuluhan dengan lebih cepat. Bukan itu saja, soalan peratusan pun kita boleh jawab dengan cepat. Soalan ukuran panjang pun boleh dapat dengan cepat. Sebab banyak soalan-soalan lain yang melibatkan topik lain yang melibatkan pecahan. Okey, contohnya 3/4 darab dengan 2 kilogram untuk jisim. Baik, dia sama juga. Bila nak jawapan dalam gram, kita akan tukar kan. So 3/4 darab dengan 2000 gram. Jadi proses masih macam tadi. Dapat 5, dapat sifar, dapat sifar. Jadi bila kita darabkan, dapat 1500 gram. Maksudnya dalam topik timbangan berat, masih lagi dalam topik jisim, masih lagi kita gunakan kaedah yang sama. Maksudnya ada kaitan dengan apa yang kita belajar tadi. Yang kita belajar darab terus, bahagi bentuk pecahan. Oh, rupanya kita boleh kaitkan dengan soalan timbangan berat, soalan jisim. Okey. Kita boleh kaitkan dengan soalan isi padu cecair. Kita boleh kaitkan dengan soalan ukuran panjang. Banyak topik yang kita boleh kaitkan. Sebab tu cikgu kata ini adalah asas. Yang cikgu ajar tadi adalah asas. Bila kita dah faham asas tu, maksudnya kita boleh kuasai yang lain dengan baik. Okey? Dapat tak? Jadi itulah perkongsian cikgu yang cikgu boleh kongsikan dengan semua murid seluruh Malaysia. Cikgu nak ada mindset daripada semua murid. Perubahan pemikiran kita. Setting pemikiran kita bukan lagi matematik. Matematik bukan lagi sesuatu yang susah. Mudah sebenarnya apabila kita tahu kaedah-kaedah mudah dalam pengiraan. Okey, jadi kita permudahkan cara pengiraan kita supaya kita tak rasa matematik ini sesuatu yang membebankan. Okey, jadi rasanya itu saja. Kalau ada persoalan boleh ajukan persoalan kemudian, dan cikgu harap perkongsian ini akan memberikan manfaat yang sangat banyak kepada semua orang. Bukan setakat murid-murid tahun 6 yang akan hadapi UPSR, tetapi tahun 5, tahun 4 dan seterusnya. Jadi kita cuba kuasai matematik, jadikan matematik itu mudah,
matematik make it easy, jadikan dia mudah dan insya-Allah awak akan suka matematik. Okey? Dan matematik awak boleh score, kalau UPSR boleh score A. Kalau PT3 ke SPM ke awak boleh score juga. Begitu juga dengan ADMAT. Okey? Basicnya pada sekolah rendah dan kita cuba kuasai. Okey, itu saja dan kita seterusnya kita kembali kepada kita tutup slide kita. Okey, itu saja daripada cikgu untuk perkongsian dengan slide ni, okey? Okey, alhamdulillah itu saja perkongsian daripada cikgu. Cikgu harapkan supaya apa yang cikgu terangkan sepanjang cikgu tunjukkan slide tadi semua faham dan boleh dapat praktikkan nanti. Dan cikgu rasa ramai yang nampak bahawa pengiraan asas itu adalah penting. Dan bila kita dah kuasai pengiraan asas itu, banyaklah yang topik-topik lain yang kita boleh selesaikan dengan baik, okay? Dengan lebih cepat. Dan itulah yang perlu dikuasai dan insya-Allah semoga perkongsian ini akan memberikan banyak manfaat kepada adik-adik yang akan menghadapi UPSR dan akan seterusnya membantu meningkatkan minat kepada matematik. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.